Marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang kita raikan Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak selaku pembicara kita pada malam ini. Alhamdulillah, ini merupakan program pertama kita dalam wacana terus terang yang telah dan sedang dianjurkan oleh Majlis Belia Malaysia, dan lebih spesifik lagi pada malam ini dengan anjuran Jawatankuasa Pendidikan dan juga Jawatankuasa Penerangan Majlis Belia Malaysia. Kita sudah memulakan semula tradisi perbahasan intelektual dan kita mengharapkan perbahasan ini dan perbincangan ini akan menghasilkan satu perbincangan yang baik untuk masa depan negara, dan kita membincangkan dalam konteks plan pendidikan pengajian tinggi yang dijadualkan dibentangkan pada 7 April, dan kita bawakan tokoh yang selayaknya untuk membincangkan tajuk yang penting pada malam ini secara terus terang tanpa ada filter dan sebagainya, supaya kita dapat satu hasil yang kritis dan digabungkan dengan pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang melatari pelbagai latar belakang, khususnya pemimpin persatuan belia yang saya tengok hadir daripada pelbagai badan gabungan kita. Kita ada sahabat kita GPMS, Persatuan Belia Buddhis, ABIM, PKPM dan kawan-kawan pimpinan mahasiswa kita, Majlis Belia Wilayah dan sebagainya. Dan kita mengharapkan perbincangan pada malam ini akan menghasilkan satu output yang baik, dan kita akan serahkan perbincangan pada malam ini khusus kepada pihak atasan. Dalam konteks ini kita akan serahkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi ataupun Kementerian Pendidikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak tak perlu kita perkenalkan, dan kita amat rapat dengan beliau dalam dunia pendidikan. Dan saya masih ingat lagi ketika menghadiri wacana beliau di Institut Kepahaman Islam Malaysia. Beliau menyebutkan bahawa selepas keluar sebagai VC USM barulah beliau merasa kebebasan itu. Dan saya tak faham apa yang dimaksudkan. Mungkin malam ni kita boleh tanya apa yang dimaksudkan kebebasan itu, yang mungkin ada kaitan dengan kebebasan akademik dan sebagainya. Dan seperti yang kita maklum bahawa Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak ataupun nama singkatnya Zul merupakan Presiden ke-14 Persatuan Antarabangsa Universiti-Universiti IAU, di sebuah pertubuhan di bawah UNESCO yang berpangkalan di Paris. Beliau pernah menyandang jawatan sebagai Net President IAU yang pertama dari 2008-2012, dan sebelum ini beliau merupakan Presiden Persatuan Institut Pengajian Tinggi Asia Tenggara di antara tahun 2007 hingga 2008. Dan beliau juga yang paling penting pernah berkhidmat sebagai Naib Chancellor kelima Universiti Sains Malaysia USM selama 11 tahun, dan mantan Presiden kita pun Saudara Maliki pernah berkhidmat di bawah beliau. Mungkin beliau akan hadir sebentar lagi untuk sama-sama berbincang dengan kita. Dan Profesor banyak menulis, khususnya yang kita boleh baca tulisan beliau dalam New Straits Times sejak tahun 1995, yang menulis dalam pelbagai isu berkaitan pendidikan, sains, hal ehwal, peristiwa dan semasa. Dan saya yakin banyak pengalaman yang beliau perolehi daripada dunia kependidikan dan dunia akademik yang akan memperkayakan lagi perbincangan kita pada malam. Jadi format kita pada malam ni insya-Allah kita akan mulakan dengan 30 minit ke 40 minit pembentangan dari Profesor, dan akan diikuti oleh komentator yang pertama daripada Saudara Cikgu Izzuddin, yang kita baru wujudkan satu panel pemikir belia, yang mana kita nak start tradisi di bawah MBM. Kita akan wujudkan satu panel pemikir belia, dan setiap wacana kita akan gandingkan di antara tokoh dan juga komentator daripada di kalangan pemimpin belia. Kita nak gabungkan di antara tokoh dan juga pimpinan belia, bagaimana kita boleh hasilkan satu perbincangan yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan bincang pada malam ini berkaitan dengan membangun insan seimbang, hasil tulisan Profesor semasa sedang menjawat jawatan sebagai pemegang kursi kepimpinan Islam, Tuan Guru Haji Muhammad Yassin bin Muhammad, bapa kepada TPM kita. Dan beliau akan membincangkan memupuk insan seimbang, cabaran kepemimpinan, dan akan dikaitkan juga dengan plan pendidikan pengajian tinggi kita pada
yang sedang kita hangat perbincangan sekarang ini. Jadi tanpa melengah masa, saya menyerahkan floor ini kepada Profesor. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam majlis, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan ini, yang saya rasa ini kali pertama agaknya saya menjejak langkah di Bisma Belia ini dalam urusan memberi ceramah. Ya. Saya juga berterima kasih kerana dalam keadaan hujan lebat masih ada orang yang tak mendengar dan berbicara tentang hal-hal yang saya rasa cukup penting dalam pendidikan negara pada kali ini. Kebetulan seperti mana dikatakan, minggu depan kita akan mendengar apakah itu PPPM ataupun blueprint yang hendak dilancarkan untuk pengajian tinggi. Kita sudah pun melancarkannya plan yang sama untuk pengajian rendah dan pengajian menengah. Dan oleh kerana ianya belum dilancarkan, maka saya tidak akan merujuk secara langsung kepada plan ini. Tetapi membincangkannya daripada dimensi yang paling penting, iaitu falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan negara merupakan nadi kepada semua urusan pendidikan. Tetapi malangnya dalam perjumpaan saya dengan ramai orang, bila kita bertanya tentang falsafah pendidikan negara, baik orang di universiti sendiri pun agaknya tidak biasa dan tidak pernah membacanya secara mendalam. Ya. Oleh itu, we have missed one very important point dalam mengusahakan pendidikan seperti mana yang kita perlu faham di negara ini. Macam mana saya nak masuk ke slide saya? Tekan saja. So, lebih kurang 30-40 minit saya akan berbincang tentang cabaran memupuk insan seimbang. Kerana ini kesudahannya menjadi salah satu daripada matlamat penting untuk kita melahirkan siswazah baik, pelajar baik, profesional baik. Kesudahannya soal keseimbangan ini yang bagi saya selepas melalui pengalaman dalam pendidikan merupakan satu cabaran yang cukup besar. Ya. Dan kalau kita nak melihat sama ada blueprint yang dilancarkan ataupun yang sudah dilancarkan ataupun tidak, menepati falsafah pendidikan negara, inilah saya rasa rujukan yang pertama. Kalau orang yang keluar daripada sistem kita itu tidak seimbang, maknanya dia sudah menyasar jauh daripada apa yang hendak kita bawa. Saya diberi penghormatan untuk menyandang kerusi kepimpinan Islam, but let me be very clear, saya tidak mempunyai ijazah berkenaan dengan kepemimpinan. I'm not a leadership scholar. Neither am I a Muslim or Islamic scholar as such. Ya. Jadi saya faham tentang ini bila kita melihat daripada dimensi-dimensi yang tertentu, khususnya dalam kefahaman agama, not necessarily Islam, tapi saya menjuruskan dalam perbincangan ini kepada Islam as a kind of example, tetapi ianya mencakupi semua agama dan semua bidang spiritual yang saya rasa penting. Ya. Saya melihat pertama kali seminar terus terang ini, tahniah, I like this word terus terang. Selama ini kita berselindung pelit-pelit sedahnya kita menipu diri kita sendiri. Apa yang kita nak selesaikan, kita jadi lebih kemelut. Dan I think we need to be very, very forceful in the sense berterus terang, kerana niat kita baik untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak ada terus terang begini, dia tidak akan dapat menyampaikan kepada matlamatnya. So I'm going to be very frank. Ya, dan tidak ada perkara yang perlu saya sorokkan kalau kita betul-betul dalam hal ini mengatakan nak menyelesaikan masalah. So I hope you take it from the spirit. It is not pro anti mana-mana pihak. Hanya kita cuba memperbaiki apa yang ada bagi negara kita. Just a little bit of context, ya. Ini adalah kerusi yang diletakkan di USIM seperti yang mana dikatakan tadi, dan saya diberi beban untuk melancarkannya sebagai pemegang kerusi ini, dan kerja saya adalah untuk mencari apa kaedah-kaedah yang belum kita cuba supaya kita dapat memperbaiki lagi apa yang kita faham sebagai kepimpinan
dan apakah pula peranan Islam dalam kepimpinan itu, ini menjadi urusan yang saya lakukan di USIM. Di antara matlamatnya seperti mana yang kita adakan hari ini untuk menyediakan satu pesada global bagi mempermudahkan wacana, kajian, pendidikan kepimpinan termasuk pengurusan dalam penekanan dari perspektif ajaran, sejarah dan juga peradaban Islam. Ya. Mengungkap satu kefahaman menyeluruh tentang kepimpinan berteraskan Islam dalam memenuhi cabaran masa hadapan. That is the total platform yang hendak kita bawa. Sebab kita bercakap tentang Islam hari ini, kita tidak mau bercakap tentang hanya bunuh-membunuh, maki-memaki, tetapi tidak ada asas intelektualnya. Tidak ada perbahasan yang boleh mengupas minda kita untuk kita masuk terus ke hadapan. Dan ini adalah beban yang kita harus bawa, khususnya para belia yang akan mewarisi insya-Allah masa hadapan negara dan juga dunia. Dan dalam ucapan Tan Sri Muhyiddin dalam melancarkan kursi itu, saya petik beberapa perkara yang penting. Dia nakkan benda ni satu menjadi pelopor, something which is pioneering, not to recook, not to rehash apa yang orang dah buat. Yeah. There's a lot of work tentang pendidikan kepimpinan Islam dan sebagainya. Tapi apakah benda baru yang kita boleh masuk? Bagaimana kita boleh buatnya secara komprehensif, bukan menjurus kepada agama satu saja, tetapi ianya boleh dirangkaikan dengan agama-agama lain atas asas nilai yang sama dalam agama itu, menjadi satu perkara contemporary, menjadi satu perkara moden yang boleh kita angkat untuk masa-masa hadapan. Dan kita juga dan juga rakan-rakan lain yang ingin membantu dalam kita memahami apa itu kepimpinan dan apa itu juga dari segi dimensi Islam. Alright, enough for advertisement. Let's just go to the core. Falsafah pendidikan negara ini saya akan lihat daripada mula kita menggunakannya, daripada asas-asas yang pertama sepertinya wujud Universiti Melaya baik di Singapura maupun di Kuala Lumpur dalam tempoh-tempoh yang lalu. Ya. Penting bagi saya dalam dimensi ini kita faham apa itu pendidikan, falsafah pendidikan kebangsaan ataupun negara. Ini bagi saya sebagai peta. Kalau kita tidak ada peta ini, kita tidak akan tahu bagaimana kita nak membawa ataupun ke mana kita nak membawa pendidikan. This is a compass ataupun the map yang telah diletakkan dan kita sama-sama bersetuju dengannya. Mengapa ini penting? And we will try to then cuba cari jawapan dalam hal ini. Falsafah pendidikan negara seperti yang mana saya katakan ini, tunggaknya as we have seen there, mewujudkan insan seimbang dan harmonis. In other words, yang keluar daripada universiti ataupun daripada sekolah adalah manusia yang mempunyai keseimbangan. What you mean by this keseimbangan ini boleh kita kupaskan lagi dalam seimbang dari sekurang-kurangnya 4 dimensi. Bukan sahaja intelek, tapi juga jasmani, rohani dan emosi. These are the 4 elements that needs to be balanced before you can arrive at apa yang dikatakan insan seimbang dan harmonis. Dan dia juga mengatakan bahawa keseimbangan itu, kalau dilihat daripada segi nilainya, adalah nilainya berpaksikan kepada kebesaran dan kepada Tuhan. Kalau kita lihat apa maksud, apa bentuk manusia yang kita nak bawa latar dalam pendidikan.
keupayaan mencapai kesejahteraan diri. Ya, ini logik lah. Kalau dunia seimbang, dirinya mesti sejahtera. Istilah sejahtera itu adalah istilah yang cukup penting bagi saya. Kerana istilah ini adalah istilah yang betul-betul mengukuhkan satu istilah Malaysia yang tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa lain. Most yang kita nak terjemahkan, we can get wellness or well-being dalam bahasa Inggeris. Tapi itu belum sejahtera. Ya. Sejahtera seperti mana yang kita katakan salam sejahtera ataupun dalam mengucapkan salam adalah keseimbangan pada diri luar dan dalam. Ya. It is not only an outward balance, but also an inward balance. Kedua-duanya mesti ada pembalansian. Dan bila ada orang seumpama ini, baru kita boleh lihat dia boleh memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Also you see, dia mula daripada diri, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, kemudian negara. That is the kind of arrangement yang kita lihat kalau kita nak melahirkan insan. So bagi saya, kalau kita lihat falsafah kebajikan negara ini cukup padat, penuh dengan maksud yang tidak payah lagi kita pertikaikan. Soalnya, adakah roadmap ataupun peta yang kita lakarkan berasaskan kepada falsafah itu sendiri. Untuk mengupas bagi orang Islam, kalau saya Muslim, saya melihatkan bila kita kata kepercayaan kepada Tuhan itu, apa yang kita maksudkan. Ya. Sebagai seorang Islam, kita berpandukan kepada apa yang kita panggil sebagai maqasid syariah. 4 dimensi ataupun 5 dimensi yang juga wajar seimbang. Ya. Itu dimensi yang dikatakan bahawa maqasid syariah ini memerlukan kita mempertahankan dan juga mempromosikan 4 perkara. Pertama, nyawa. So bila kita lihat orang Islam membunuh orang lain, kita sudah tahu bahawa he is not the Islamic principle. Ya, itu very clear. Nama IS ke US ke tak kira lah. Tapi kalau itulah bentuk tindakannya, dan dia sudah menyalahi salah satu daripada prinsip maqasid syariah. Kedua, soal akal, mempertahankan dan juga memelihara akal. Ya, sebab itu dalam pengajaran kita tidak dibenarkan ambil dadah, kita tidak benar minum arak sebagainya, kerana ia merosakkan akal. That's the second principle. Ya. Yang ketiga, dari segi keturunan, kita diminta mempromosi dan juga memelihara keturunan. Dia tidak kata keturunan orang Islam saja, siapa saja. Maknanya membunuh orang balik semula bukan satu perkara yang digalakkan. Dan walaupun tidak dibunuh, dia tidak juga mahu kita menyisihkan orang, mendiskriminasi orang, kerana ini akan ada kesan kepada zuriat, keturunan dan generasi akan datang. Ya. Dan akhir sekali ada soal harta. Harta ini bukan harta benda yang kita ada saja. Harta sekarang ini dikembangkan kepada kefahaman termasuk alam sekitar, termasuk sumber. Ya. Semua ini amanah Tuhan kepada kita menjadi harta yang perlu kita pertahankan dan juga kita pelihara. So the imbangan ini kalau kita ambil daripada konteks kepercayaan kepada Tuhan dalam konteks maqasid syariah cukup jelas. Ya, that's balance yang kita katakan tadi, this is very important. Dan dalam hal itu baru kita dapat satu apa yang dikatakan the way of life ataupun adil. Ya. Jadi nampak bagi saya satu aliran pemikiran yang cukup jelas apabila kita ada istilah keseimbangan ini dan bagaimana keseimbangan itu boleh kita capai baik dari segi pendidikan ataupun kefahaman agama kita sendiri. I'm sure agama-agama lain juga mempunyai perbicaraan yang sama untuk menentukan keseimbangan ini wujud sebagai manusia yang seimbang. Okay? So secara umumnya kalau kita lihat maqasid syariah itu apa yang diperlukan, pertamanya keadilan, no compromise. Ya. Maqasid syariah itu penting kerana kita hendak memupuk keadilan, dan keadilan ini ada 2 dimensi yang besar. Pertamanya, dia tidak membebankan hidup orang. Adilnya dalam bentuk itu. Ya. Itu dari segi fizikal. Ya.
Dari segi spiritualnya, dia tidak membebankan dari segi apa yang kita lihat sekarang ini, dari segi prejudice-nya, dari segi gosipnya, dari segi tomahannya yang banyak sekali berlaku dalam media-media yang tertentu. Kalau dua ini dapat kita selesaikan, maknanya kita sudah mirip kepada apa yang kita hendak capai dalam keseimbangan manusia itu tadi sebagai satu syariat, as a way of life. And this will be then reinforced, insyaAllah, dari segi pendidikan. Tetapi walaupun kita katakan this is a 4 element yang nak kita bawa, tapi kenyataannya, dan ini letak di cabaran-cabaran kita, orang belia dan orang bekerja pendidikan, they are never in balance. They are never in balance. And why they are not in balance? Ini boleh kita lihat kerana ada ketegangan-ketegangan yang tertentu. Misalnya daripada segi jasmani dengan rohani, ada ketegangan tertentu. Daripada intelek dengan rohani ada. We will explain this in a short while. Let me give you a clear example. Misalnya dalam ketegangan-ketegangan yang ada, kita sekarang ini berhadapan dengan, kalau kita lihat blueprint ini juga, kita melihatkan bahawa dia katakan universiti ini mesti global. Kita terima itu. Tetapi mesti diimbangkan dengan apa yang setempat, yang lokal. Kita tidak boleh global saja, tetapi kita tidak mengambil kepentingan setempat, budaya, tradisi, nilai yang ada, seolah-olah tidak ada langsung nilainya dalam pendidikan ataupun dalam cara hidup. Balance antara international dengan local, global dengan lokal, ini adalah satu perkara yang penting. Tapi kalau kita lihat di universiti khususnya, kalau kita tengok misi ataupun visi universiti kebanyakannya, semuanya bercakap mau menjadi global. Soal saya, where do you put the local? Bagaimana kita boleh jadi global kalau kita tidak ada asas setempat? Selalunya kita dengan sinis mengatakan dianya jago kampung. Seolah-olah jago kampung ini tidak ada nilai, tidak ada maksud. Saya punya hujah, bagaimana kita boleh jadi global, jago global kalau kita tidak bermula dengan jago kampung, kalau kita tidak bermula dengan jago nasional, jago serantau. How can you make that jump? Tapi oleh kerana minda kita jadi asuh bahawa global itu lebih penting daripada yang lain, kita tinggalkan apa yang ada. Ini perbicaraan yang cukup penting dalam kita melihat nanti blueprint yang ada apabila dia mengatakan tentang national identity. You will never have national identity if you do not pay enough attention dari segi apa yang ada di setempat. Kedua, tekanannya sekarang ini kita lihat daripada apa yang ketara dengan tidak ketara. Saya cukup ketika dalam hal ini apabila kita hanya mengukur benda-benda yang kita boleh ukur saja, istilah-istilah KPI. Kita adalah KPI, saya rasa tidak salah ada KPI, tetapi adakah KPI itu diimbangi dengan satu lagi nilai yang boleh kita gunakan untuk mengimbangi manusia itu? Sebagai contoh, kalau saya lagi nak Chancellor dulu, saya mengatakan semua orang mesti membuat penerbitan 2 setahun. That's a KPI. You must produce 2 publications. Kalau saya tidak meletak nilai yang satu lagi yang mengatakan bahawa KPI itu mesti dilakukan secara etika, mesti mempunyai prinsip-prinsip kejujuran, keikhlasan, dia boleh menghasilkan KPI 2 ini dengan cara menciplak, dengan cara meniru, dengan cara macam-macam. Asalkan dia dapat 2 saja. Pasal kita pentingkan angka, kita tidak pentingkan nilai kepada angka. Ini sudah menjadi macam-macam di banyak sektor kerana nombor itu. You want 50%, I'll give you 50%, but don't ask me how I arrive at my 50%. And this is where I think the cause for the white crime escalation in this country, because of that. You want numbers, I give you numbers, but don't ask me how do I arrive at that particular number. Okay? So you can see dalam raja ini pemberatnya adalah kepada satu direction, satu haluan yang lebih mementingkan tentang benda yang boleh diukur, benda-benda yang tidak boleh diukur, emosi rohani misalnya tidak diberi
tempat yang sewajarnya. You cannot measure sincerity. You cannot measure truthfulness. You cannot measure trust. And therefore ini diabaikan, ya, ataupun tidak diberi tempat yang sewajarnya dalam pendidikan ataupun pekerjaan. Orang-orang seperti Einstein mengatakan cukup jelas, ya, bukan semua benda yang boleh dikira itu adalah penting. Yang dia mengatakan semua yang boleh dihitung tidak semestinya perlu dihitung. Semua yang diperhitungkan tidak semestinya boleh dihitung. So, soal-soal akidah, soal-soal marwah, soal-soal kemanusiaan, ini tak ada siapa yang boleh ukur, ya. Tapi bayangkan kalau hidup kita tidak ada marwah, tidak ada akidah, tidak ada peri kemanusiaan, tidak ada kejujuran, tidak ada keikhlasan, apa jadi pada manusia? Apa jadi kepada masyarakat? Naluri-naluri, apa ni gejala-gejalanya sudah pun kita lihat, ya. Apabila ini berlaku dalam masyarakat kita sendiri, kerana kita pentingkan benda-benda yang agak materialis yang boleh hanya diukur saja. Ini satu lagi rajah yang mengatakan dalam kita meletakkan ukuran ini kadang-kadang pun tidak kena juga, ya. Ini satu gambar kartun. Dia kata for a fair selection everybody has to take the same exam and the exam is please climb the tree, ya. Kalau examnya setakat memanjat pokok, hanya kera tu je lah yang pas. Gajah, ikan, ular, semuanya tidak akan lulus, kerana mereka tidak ada langsung kemahiran untuk memanjat pokok. So Einstein mengatakan everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will in the whole life believing that it's stupid. So, kadang-kadang kita meletakkan KPI itu juga tidak kena pada tempatnya, kerana dia tidak dapat disempurnakan dalam konteks-konteks yang tertentu. So saya amat berwaspada apabila kita diberi KPI, kita mesti faham tentang apa KPI itu. Dan di USM saya memunculkan satu lagi istilah. Pada KPI saya katakan dia must be a KIP. KIP itu bagi saya adalah Key Intangible Performance. Maknanya dua nilai yang tangible dengan tak tangible tadi mesti ada keseimbangan. Kita boleh kembangkan lagi tension yang ada dalam empat perkara ini, ya, iaitu perkara-perkara dalaman dengan luaran. Very clear. Kalau jasmani, luaran senang diukur, ya. Exercise angkat 3 kali 4 kali boleh, ya. Tapi kalau emosi macam mana kita nak ukur? Sedangkan kadang-kadang ini yang menjadi masalah, ya. If you take soalnya kapal terbang yang terhempas baru-baru ini di Jerman, ya, kita boleh ukur different outside, but the inner dimension of that pilot seorang pun tak tahu. Bila terhempas baru kita tahu, oh dia psikotik lah, macam-macam soalnya. Ini yang kita rasa penting dalam hal ini. Soal-soal yang berkala dengan soal-soal yang tidak berkala. Maksudnya ada perkara-perkara yang boleh berubah dan perlu berubah, tapi ada perkara-perkara yang tidak boleh berubah dan tidak perlu berubah. Soal-soal etika, dia tidak akan berubah dan tidak perlu berubah, ya. Nilai-nilai universal, ya, kita tak boleh kata dia berubah. Hari ini mencuri okey, besok mencuri tak okey. There's no compromise on those things. Tapi dalam dunia sekarang ini, bila dikatakan inovasi, seolah-olah semua boleh berubah, seolah-olah semua boleh dianjak, ya. Sistem-sistem yang ada, sistem perkahwinan misalnya, kalau kita ambil dunia barat, dia kata this can change. Tapi kalau kita berpaksikan kepada agama, this will not change. It stay as it is. There's no such thing as same-sex marriage in the context of many religions, ya. Tapi kadang-kadang kita dipaksa oleh dunia luar, kerana dia kata dia is human rights, ya. Dan konteks ini adalah penting bagi kita. Dan kalau kita tidak ada kefahaman, certain things stay fixed, they do not change, ya. Dan benda inilah yang menjadi penting dalam kita menimbulkan nilai, kerana nilai sejagat itu merujuk kepada perkara-perkara yang tidak berubah, ya. Perkara-perkara yang berubah mungkin idiosentrik bagi budaya-budaya tertentu, tapi perkara-perkara yang tidak berubah adalah nilai-nilai sejagat yang boleh diperkongsikan untuk menentukan keseimbangan dan keharmonian tadi. So, yang penting bagi saya ialah bahawa walaupun kita cakap keseimbangan,
tapi prosesnya adalah proses mengarah kepada keseimbangan tidak. Sebagai Next Chancellor ataupun sebagai pemimpin, bagaimana kita mengurangkan tension ini? Bagaimana kita mengurangkan jurang ini supaya keseimbangan tadi ataupun tension tadi boleh diredakan supaya kita lebih mirip kepada soal keseimbangan. So if you look at this slide, from my point of view, dia lebih ke atas. Ya. Pembicaraan kita lebih kepada apa yang global, apa yang berkala, ya, apa yang ketara, sedangkan apa yang di luaran, ya. Sedangkan yang sebaliknya, apa yang di dalam, apa yang tersirat, apa yang emosi, apa yang rohani, tidak banyak berbicara. And these are the two major tensions that is pulling the human being or the students apart. Yeah. And very clearly, kalau kita lihat di mana datangnya benda ini, mengapa kita mengarah ke situ? Yeah. There is a very important survey that was done pada tahun 2006, tak salah saya. Yeah. Orang yang menunjukkan bahawa we have to be global, we have to be KPI, we have to do all this external measurement, comes from a group of people, a group of leaders that has a certain amount of belief, ideological belief, yang berfaksi kepada neoliberal. Oleh itu kalau kita lihat dalam konteks ini, inilah orang-orangnya yang berhaluan kanan dan lebih berfaksikan kepada cara yang agak otoritarian. Ambil sajalah siapa yang ada pemimpin pada tahun 2006, sorry, baik di Jermannya, baik di Kanadanya, baik di Britania, baik di US-nya, baik di Israel sudah tentu, baiknya di Perancis ataupun di Itali. Semua dalam kuadran yang sedemikian. Dan kalau kita lihat kuadran yang paling dekat, kalau kita letak Barack Obama tahun 2008, dia lebih kepada sebelah kanan, my right or your left. Tetapi bila dia dilantik semula ataupun dipilih semula pada tahun 2012, dia sudah mula berhaluan yang sama dengan orang lain. This is an important data. Kalau boleh majlis belia buat pula ujian yang sama untuk pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin rantau ini, you probably know where they stand. Adakah dia lebih kepada Nelson Mandela yang lebih kepada bentuk liberal dan haluan kiri? Where does he stay dalam konteks ini? Kerana ini mencorakkan kesudahannya, aliran pemikiran dan juga dasar-dasar yang hendak dibawa kepada pendidikan negara. So ada kaitannya apa yang berlaku dengan dunia global, dengan apa yang dipengaruhi di bahagian setempat. This is where saya kata tadi, timbangan global dengan setempat tadi adalah perkara yang penting. Kesudahannya dengan kefahaman neoliberal yang lebih mirip kepada free market enterprise dan sebagainya, kita mendapat satu pendidikan yang seolah-olah seperti kilang. Ini saya ambil gambar kilang roti. Let's see how does it work in this particular context. Kalau kita ambil kilang roti, kita ada dia punya bahan mentah, tepung, Kemudian ini dia kata bahan-bahan, kalau kita nak jadikan roti roti bijan, kita letaklah bijan sini. Kalau kita nak jadi roti yang lain, kita letaklah bahan ini, dipanggil sebagai value add, untuk mencantikkan atau menjadikan roti itu seperti mana yang kita nak. Sedangkan dicampurkan di dalam satu tempat ini yang saya rasa lebih kurang macam classroom. Letak satu tempat dan kita lombokkan. Dan daripada classroom ini dia akan berkisar daripada tempat ke tempat dan kemudiannya roti itu akan dijual, dipasarkan. Let me just change the nomenclature or the designation. Yang kita katakan tepung tadi, kita panggil dia sebagai pelanggan. This is your first, the student, freshie yang datang tahun pertama masuk universiti. Ini pelanggan. Dan kalau dia bidang sains, dia pergilah kepada aliran sains, aliran sastra, aliran apa sajalah. Ini dikatakan
the value add. This is what will shape the students. Yeah? And eventually dia akan dikawal dengan apa yang kita panggil sebagai kurikulum. Yeah? Dan untuk melaksanakan kurikulum tu dia pergi pada kelas ke kelas. Ini seperti macam conveyor belt juga. Pada kelas ini kita akan bagi dia nilai tambahnya. Ya, the professor ataupun the pensyarah dia lebih kurang macam operator je. Ya, dia akan bagi okey nak ni. Bila dapat dia akan nanti masuk kepada satu apa yang dia panggil sebagai peperiksaan ujian ataupun quality control dalam roboti ni. Dia lepas quality control dia akan masuk tahun kedua, masuk kelas nombor 2 lah. Begitu juga prosesnya. Lepas 2 tahun 3, lepas tahun 3 tahun 4. Lepas tahun 4 dia diijazahkan. Okay. Lepas diijazahkan dia akan masuk ke dalam lori ini dan dia akan dijual. Kebolehpasaran. Employability. Di mana dalam proses ini terletaknya soal keseimbangan keharmonian tadi? Kalau sekadar kita hanya melihat pendidikan sebagai mengilang roti saja. Where do you put the values? Where do you balance these values? There is an issue. So it also a structural issues dalam konteks ini. Yeah. Modelnya, cara dia disusun, cara dia dikendalikan. So the systems become almost like an assembly line. Sebab itu dalam kita merubah ini, kita nak keluarkan elemen-elemen peperiksaan yang terlampau sangat. Ya? Kita nak keluarkan kokongan di classroom saja. Biarlah sudah dikeluar. Ya? Mencari model yang lain yang boleh membangunkan manusia dan insan seimbang. That is a challenge. Yeah? That is a challenge. What sort of model? How do you do it? This is a discussion that we all need to be engaged in. Sebab saya sendiri merasakan bahawa pendidikan tidak perlu what I call a one size fits all. Oleh kerana universiti yang terkemuka di Amerika begitu, kita pun mesti ikut begitu. Konteksnya lain, budayanya lain, sejarahnya lain, peradabannya lain. Mengapa kita perlu ikut cara mereka? Kita perlu olah cara kita sendiri. Dalam hal kita menjadikan pendidikan sebagai kilang, then we get this kind of a dimension kesudahan. Kalau kita katakan dia seimbang tadi, nampaknya yang penting dalam pendidikan adalah this intellectual aspiration, which is not wrong. But as we have seen, kalau kita hanya berpaksikan kepada satu dan tidak meletakkan penekanan kepada yang tiga yang lain, kita tidak akan dapat menghasilkan manusia seimbang seperti mana yang digunakan dalam falsafah pendidikan negara. Sebab itu terbit istilah-istilah yang sesuai dengan ketidakseimbangan tadi. Ini istilah-istilah yang kita katakan. Modal insan, kebolehpasaran, penarafan dari segi KPI, ranking, league table. Bacalah falsafah pendidikan negara. Istilah-istilah ini tidak wujud dalam falsafah pendidikan negara, melainkan ini dibawa masuk melalui ideologi-ideologi ataupun kefahaman-kefahaman pendidikan yang lain. Now, university, siapa rakan-rakan universiti akan faham. Now we are going into a kind of managerial process. Di seolah macam kilang, you are managed by certain group. The question of autonomy, the question of kebebasan akademik tidak lagi penting, kerana these are all managed by certain people, by certain board, by certain group. Orang-orang yang datang bukan lagi belajar, dipanggil sebagai pelanggan. Oleh kerana dia pelanggan, kita perlu memberi pertimbangan yang tertentu, dan pelanggan ini akan keluar sebagai produk. Kemanusiaannya, marwah kemanusiaannya tidak lagi menjadi soal bagi. So the system, oleh kerana tidak keseimbangannya tadi, mewujudkan satu lagi masalah dalam pendidikan itu sendiri. So soalnya sekarang ini bila kita lihat dalam carta-carta mana pun, dia kata ini aspirasi-aspirasinya. Kalau kita ambil 4 dimensi
jasmani, intelek, rohani dan apa ni, dan intelek tadi, kita boleh tanyakan, adakah ini seimbang? Ya, kalau kita katakan kita nak pengetahuan yang macam mana yang kita nak? Adakah intelek saja ataupun diimbangi dengan nilai-nilai kerohanian ataupun pemantapan emosinya selain daripada jasmaninya? Adakah ini dilakukan dalam bentuk keseimbangan? This is something that we are now experiencing. Jadi soal-soal yang boleh dikemukakan kepada orang-orang yang berkenaan. Ya. Mesti yang katakan tadi, kalau kita lihat Universiti Melaya, ya, dia bercakap tentang misinya institusi pengajian tinggi yang ternama di peringkat antarabangsa. Ya. Melalui pendidikan, inovasi, penerbitan, pengajaran. Nothing wrong. Tapi kalau setakat antarabangsa saja, pendidikan setempat ataupun membangunkan budaya nilai setempat, penting ke tidak penting? Rakan-rakan di universiti akan faham, dia ini akan diterbitkan dalam satu jurnal ISI misalnya, ya, yang mempunyai kriteria tertentu. Jadi kalau kita membuat pendidikan tentang Hang Tuah, ya, satu legenda negara yang ramai pun tak faham sama ada dia hidup ataupun mati, sama ada dia Melayu ataupun Cina, sama dia wujud ataupun tidak, ya, tidak dapat kita selesaikan because nobody wants to do the research, because no journal wants to publish. 2 generasi lepas sekarang, bila kita tanya anak cucu kita siapa Hang Tuah tu, dia kata siapa Hang Tuah ni? Nak mencari reference point pun tidak ada kalau tidak ada pendidikan, ya. And this goes back, ya, ke soal yang perimbangan tadi. Ini dia saja an illustration di mana kita mengarah. Dan kita cakap tentang misi dan apa ni, dan misi universiti tadi. So kalau inilah jadinya, so saya mengatakan bahawa kita mungkin berijazah tetapi mungkin tidak berilmu. Ada 2 kefahaman yang berbeza. You may be, graduate, but you probably do not have knowledge. I don't know. Saya lupa bawa surat khabar Mail tarikh Mac 28. Dia punya muka halaman depan. Dia menanya pelajar-pelajar berapa negeri di Malaysia. 60% tak boleh jawab. Ya. Dan ditanya pula, bendera ini dengan negara ini boleh, negeri ini boleh disesuaikan tak? 60% tak boleh jawab. Ya. Ditanya Labuan di mana? Dia kata Labuan ni mungkin dekat Pulau Perhentian kot. Ya. You have the certificate, but you don't have the knowledge. Kita mementingkan sekarang ini ijazah. Ilmu yang datang dengan ijazah itu tidak dipentingkan. Kita mungkin berpelajaran tetapi tidak berpendidikan. Ya. Kita mungkin berbudaya tetapi tidak beradab. These are all the issues yang berkaitan dengan soal-soal yang saya katakan tadi, intangible, nilai yang tidak berfungsi. Okay? And this is what I will call education without soul. Yeah? Education without soul. Excellence without soul. Kita merasakan bahawa ilmu itu tidak sampai kepada kita. Ilmu itu tidak ada kepada kita. Kita hanya meminjam dan menggunakan istilah-istilah yang seolah-olah kita berilmu, tapi sebenarnya kita tidak berilmu. I'll just go to this one and after that we will stop. Maybe we can discuss. So balik kepada kefahaman yang saya katakan tadi, maqasid syariah tadi, ya, dengan kita timbangkan yang 4 intelek, rohani, jasmani dan rohani ini. Ya. Kalau kita ambil maqasid syariah, for the non-Muslim, syariah is not about killing people or beheading people. Syariah means a law. Maqasid means tujuan. Yeah. So in a nutshell, maqasid syariah means the purpose of the law. Right? And the purpose of the law, as I've mentioned, yeah, first of all, untuk mewujudkan keadilan, right? Both in the material sense and the spiritual sense. Yeah? And how do they do it? Dengan mengutamakan 4 atau 5 prinsip. One is life. Life is precious. Yeah?
one is intellectual. Thinking, reflection is a process, which is also precious. Yeah? And what it is for is to protect generations to come. So perbincangannya tidak hanya untuk 5 tahun ataupun 6 tahun ataupun 7 tahun. Perbincangannya satu generasi. And that's what education is all about. You plan for generation. You don't plan for 5 years and lepas SPM kita nak buat apa. Yeah? It's a generational sort of planning. And finally you talk about harta in the context apa yang ada di sekitar kita. Let me go through this one by one and after that I will stop. Yeah? Kalau kita katakan penting nyawa, kita lihat pendidikan yang ada sekarang ini di negara-negara yang paling berjaya di rantau ini. South Korea, Jepun, yeah? Taiwan, Singapura, Hong Kong. Yeah? Ini yang paling berjaya kalau kita tengok PISA letaknya di atas. Tapi satu perkara yang kita tidak lihat, dalam kejayaannya itu, orang yang membunuh diri kerana pendidikan juga mereka. Yeah? South Korea is among the highest people who commit suicide because of education. And there's a ranking. Yeah? South Korea, China, Hong Kong, Japan. Yang terbit di fikiran saya, what sort of education at the end of the day berlakunya pembunuhan diri dengan begitu banyak sekali. What is wrong with that education? Ya tentunya dari segi makasid, it is not acceptable. Dan juga sekarang ini kalau saya baca literature, kita lihat di South Korea, menterinya sudah membuat satu pengisytiharan baru ini. Dia kata Korea is no longer about test scores. Korea is about creativity and human development. They are going to move away from the model that Korea has got now, which is successful in a material sense, but it is not successful from this spiritual sense. Yeah? Ini sebelum exam di Korea. Ya, masing-masing melahirkan rasa apa ni, frasnya. Ya. Dalam exam di Korea, berapa istilah tidak boleh digunakan. Istilah pisang tidak boleh digunakan. Pasal dia faham kalau pisang mudah tergelincir dan mudah tergelincir dia akan fail. Ya. Istilah toilet paper dalam bahasa ini digalakkan. Kerana toilet paper itu bunyi macam kejayaan. Bila ada peperiksaan nasional, kapal terbang tak boleh lalu, ada bising. Di rantau itu kereta semua tidak boleh masuk kerana bising. We have gone into a kind of a superstition just because we want to get into an exam and pass an exam. It is a kind of consequence of that nature. Bukan saja anak yang pergi exam, maknya di luar exam, yang sembahyangnya yang itu je. Menjadi satu ketaksuban, ya, hanya kerana that kind of a structure of education. Is this the kind of education that we want? Dengan bila dia kata we want to follow the Korean model, the Korean model is moving away from the old model. Is it the kind of model that we want to follow? Yeah, it's a question. We may want, you may not want, but it is a question. Kalau kita ambil dari segi keturunan, ya, kita bercakap tentang jurang pemisah di antara generasi dan generasi. What is the data? Tadi from the Chronicle of Higher Education, satu akhbar yang cukup terkemuka dan berwibawa tentang pendidikan di seluruh dunia. Ya. Suatu makalah dia kata equalizer no more. Kita faham dulu pendidikan akan menyamaratakan orang kerana pendidikan itu memberi mereka kelulusan dan peluang yang agak sama. Ya. Tapi di Amerika sendiri, the American system of higher education is in crisis. Over the past 30 years, it has gone from facilitating upward mobility to exacerbating social inequality. Kesudahannya pendidikan yang ada, baik di Amerika Syarikat sendiri, negara yang berjaya, lebih ramai orang
yang tidak dapat pendidikan yang boleh mempunyai kedudukan yang dikatakan sama rata tadi. Okay? Dan kalau kita merasakan juga this is the model to follow, then that will probably be the consequence that you need to bear. Okay? Kalau kita katakan harta kekayaan, ya, mempromosi dan menjaga harta kekayaan, this one you know. Okay? Tahun depan Oxfam telah membuat satu penelaahan bahawa 1% daripada penduduk dunia akan menguasai 50% daripada aset dunia. You cannot imagine. 1%, tak sampai beberapa orang pun akan menguasai 50% daripada aset. Maknanya 99% lagi akan berebut dengan baki 50%. Dan 1% ini 60% dia di Amerika Syarikat, yang sebakinya sama ada di Eropah ataupun di negara-negara Cina yang lain. There's a kind of disparity that we are experiencing and will be experiencing to the kind of system that we promote. Tahun ini kita akan ada satu lagi penilaian yang dipanggil sebagai the Millennium Development Goal, satu agenda global termasuk negara Malaysia, untuk melihat kurang-kurangnya 8 dimensi. Yang pertama dari segi kemiskinan, yang kedua dari segi pendidikan sejagat, yang ketiga dari segi kedudukan wanita, yang keempat dari segi kedudukan kanak-kanak, yang kelima dari segi maternal mortality, yang keenam dari segi penyakit, Ebola dan sebagainya, yang ketujuh dari segi ecological dimension, environmental degradation dan sebagainya, global warming, yang kelima dari segi kesejahteraan. Sama ada dunia ini bertambah rapat atau bertambah jurangnya bertambah besar. Akhir tahun ini kita akan dapat penilaian sama ada we are doing better or we are doing worse after 15 years of running this program. Tetapi penilaian awal menunjukkan ini tidak mempunyai hasil yang baik. So soalnya dari segi pengagihan harta, dari segi kesamarataan, dari segi merapatkan jurang di antara penduduk, tidak kira di mana, akan juga gagal akibat daripada pendidikan. Dan last but not least, bagi saya yang kita hilang langsung dalam pembicaraan kita ini adalah pemupukan minda dengan pemupukan hati. In many Eastern tradition, the seat of learning is not only the mind, but also the heart. Tapi dalam mana yang kita nampakkan tadi, basically we do not have this balance between the mind and the heart. Baru ni saya lihat program this cooking competition di New Zealand. Satu makanan tu dihidangkan, ditunjuk kepada master chef. Master chef dia kata, you don't cook with your mind, you cook with your heart. Ini masak je. Dia kata, you don't cook with your mind, you cook with your heart. The passion that needs to go into whatever we do. The same question yang kita boleh tanya. Do we have enough passion? Do we ignite enough passion? Do you train this element called the heart ataupun kalbu dalam kita menjalankan komen? Jelas. Jelas kalau kita ikut percaturan New Liberal tadi, the heart has no place in education per se. Right? So I will stop there. Mungkin kerana nanti dah pukul 10, dia boleh pergi ini lagi sejam, 2 jam lagi. But I will just stop there. Let's have a discussion on this. And if there is a need to go to the slides, I will go to the slide. Boleh ni? So terima kasih banyak. Thank you very much for your attention. Maybe we can have some vibrant discussion. I think I've been provocative enough to think about this. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Profesor Tan Sri Dr. Zul atas saya rasa thought-provoking discussion, dan saya mengharapkan rakan-rakan boleh tambah selepas ini. Dan saya rasa kebanyakan apa yang telah dibincangkan terkandung dalam buku ini. Saya galakkan rakan-rakan sekalian membeli buku ini. Saya rasa buku yang amat baik, khususnya membincangkan tema-tema penting yang disebutkan oleh Prof sebentar tadi. Antaranya yang menarik yang disebutkan oleh Prof dalam buku ini juga adalah berkaitan dengan bagaimana
Prof mengaitkan falsafah pendidikan negara dengan maqasid syariah tadi, yang bagi saya bukan saja applicable untuk yang Islam tapi applicable juga untuk non-Muslim, kerana maqasid tujuan syariahnya adalah untuk menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan harta, which is applicable to all human being bagi saya. Dan saya rasa penting juga yang disebutkan oleh Prof tadi adalah kita nak lahirkan dalam pendidikan ni adalah manusia yang seimbang, bukannya hebat dari satu segi tapi tidak hebat dari satu segi. Itu juga aspirasi yang terkandung dalam plan pendidikan pengajian tinggi. Aspirasi pelajar adalah untuk kita lahirkan mahasiswa, graduan, pelatih yang seimbang dari segi ilmu dan akhlak, etika, rohani, spirituality and morality. Dan yang menarik bagi saya adalah bagaimana Prof sebutkan tadi dan terkandung juga dalam buku ini, bagaimana masalah kepada sistem pendidikan yang melahirkan manusia yang mungkin celaru dari segi mental, dan bagaimana kita melihat pemandu kepada German Wings boleh menjatuh ataupun menghempaskan kapal terbang. Kalau disebutkan dalam buku ini bagaimana Robin Williams, seorang penghibur yang mentertawakan dan menghiburkan ratusan ribu, tetapi beliau sendiri tidak terhibur dan akhirnya membunuh diri. Jadi ini semua ada kaitan dengan masalah pendidikan kita. Dan terakhir juga yang saya tertarik adalah bagaimana Prof menyebutkan bagaimana kita melahirkan graduan yang berijazah tanpa ilmu, bersekolah tapi tidak berpendidikan, sebagai contoh. Saya juga Prof ingin menarik perhatian bahawa dalam satu kajian sebuah akhbar Arus Perdana, dia buat survey. Dia tanya siapa itu Datuk On Jaafar. Mudah je soalan dia, khususnya kepada generasi muda, ramai yang tak boleh menjawab. Dan yang paling malang ada yang menjawab jawapan yang begitu bagi saya kelakar. Dia kata ini adalah ayah kepada Linda On. Itu On Jaafar dia tak kenal, bukan Jaafar On Jaafar. Mungkin itu kita boleh panjangkan perbincangan, dan saya silakan saudara Cikgu Izzuddin untuk mengulas dalam 5 minit panel pemikir jawatankuasa pendidikan sebelum kita buka kepada perbincangan. Silakan Cikgu. Terima kasih saudara Fitri, yang berbahagia Tan Sri Profesor Zul, Dr. Zul, rakan-rakan yang bersama kita pada malam ini. Terus terang saya katakan apa yang doktor sebutkan tadi itu adalah dekat dengan apa yang telah berlaku secara jelas di peringkat rendah. Saya adalah seorang pendidik di peringkat rendah dan berada di lapangan 18 tahun, ni tahun ke-18, dan berlaku terlalu banyak perubahan sekitar 18 tahun ini, sehingga saya boleh katakan dalam kanak-kanak dalam terowong yang amat gelap. Terowong amat gelap. Zaman saya kecil dulu, kita sering diberikan kebebasan untuk bermain. Bermain bukan dari segi formalitinya berada dalam keadaan yang diurus, dipandang dan sebagainya. Tapi kami dapat kebebasan bermain, mengenali erti dunia dan sekitar. Tapi sekarang terlalu banyak dipatternkan, terlalu sangat ingin dipatternkan. Pattern didik hibur, pattern kelas abad 21, pattern kemahiran berfikir aras tinggi, sehingga kan kanak-kanak seusia 6 tahun, 7 tahun menggeliat di dalam kelas, melonjak-lonjak, tidak puas hati dengan apa yang guru-guru buat. Saya suka petik apa yang doktor sebut tadi dalam pembacaan saya dalam buku yang dalam seorang scholar yang amat terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan, iaitu Ibn Khaldun. Dia kata proses ilmu tu ialah proses ketibaan makna. Apabila orang berilmu, dia ada makna dalam hidup dia. Maknanya setiap ilmu yang dipelajari itu bermakna. Kalau dia tahu nombor 1 tu bukan setakat nombor 1, itu ada kaitan dengan banyak perkara. Kalau dia lihat awan, dia tengok awan, dia dapat cambahan sangat luas. Itu yang kadang-kadang dalam dasar plan pembangunan pendidikan Malaysia yang
yang di peringkat prasekolah, rendah dan menengah, kita lihat mereka terlalu, saya sebagai orang yang berada dalam risiko lah, tapi dalam terus terang kita kena beritahu kan, kita terlalu bergantung dengan pengiktirafan dari pihak luar. Dari dulu sampai sekarang saya tak faham kenapa kita seringkali mengagungkan pengiktirafan daripada pihak luar, sedangkan orang yang mengiktiraf kita itu datang ni daripada negara yang mempunyai sistem pendidikan yang akhirnya terpaksa ubah balik, back to basic. Dan kita buat lawatan demi lawatan keluar negara, tengok, ambil balik implement, ambil balik implement, ambil balik implement. Kacau bilau sistem pendidikan. Dan tidak ada suasana seronok belajar. Tidak ada kebebasan ilmu dalam sistem pendidikan di sekolah rendah. Untuk pengetahuan doktor pun tahu kan, hampir 14 mata pelajaran terpaksa dipelajari oleh seorang kanak-kanak berusia 7 tahun. 14 subjek. Kalau 14 subjek, kalau ikut KPI nombor 14 subjek, dia dah setaraf orang yang ada sarjana. Tapi adakah hasil daripada pendidikan yang kita buat di peringkat rendah bertali arus ataupun berkaitan ataupun mempunyai gabung jalin dengan peringkat universiti? Ya, dan kita lihat macam seorang pendidik, saya sendiri melihat bahawa ada lagi ruang untuk kita menyelamatkan sistem ini supaya kita fokus kepada local needs. Ya? Dan saya dalam dialog pendidikan nasional, sebelum pembentangan pelan pembangunan pendidikan ni, roadshow dialog pendidikan nasional diadakan di seluruh negara. Dan dalam salah satu dialog itu saya kata, kenapa kita tidak mempunyai pengkaji-pengkaji sistem pendidikan yang berorientasikan tempatan. Contoh istilah teknologi, kenapa kita ambil istilah mouse transit jadi tertikus, sedangkan bahasa atau rumpun bahasa Melayu ni sangat besar. Kenapa kita istilah-istilah begitu tidak diangkat untuk menggantikan istilah yang kita ambil imitasi daripada luar? Itu soal dia. Dan saya mendapat jawapan yang agak mendukacitakan. Sebab kita kata dalam sesi itu, dia kata kita berada dalam dunia. Dunia melihat kita. Saya jawab, kalau dunia lihat kita, kita kena jadi diri sendiri, bukan jadi orang lain. So, isu pendidikan, kalau graduan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi, sebenarnya graduan mesti menjadi diri sendiri. Tak perlu jadi orang lain. Ia relevan dengan keadaan Malaysia, bukan relevan dengan keadaan dunia. Seperti Perancis dalam sistem pendidikan dia. Ya? Dia ada satu budaya yang orang lain tidak boleh ganggu gugat dari segi bahasa. Jepun dari segi bahasa. Tapi dirosakkan dengan globalisasi. Apabila terlalu berkiblat dengan keperluan luar, akhirnya kita lihat apa yang doktor sebut, paparkan tadi menjadi. Tapi masa yang 5 minit yang diberi ini, buat permulaannya saya kata kita kena kembali kepada asas pendidikan itu, iaitu ilmu itu mesti memberi makna kepada setiap insan. Dia belajar, ada makna dia. Itu saja, Jo.